Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan lagi pada kali ini pengajian kitab Nihayatul Alam ataupun diterjemahkan dengan berakhirnya dunia ini, iaitu sebuah kitab yang menghimpunkan tanda-tanda kiamat, sama ada tanda-tanda kecil kiamat ataupun tanda-tanda besar kiamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada majlis ini kita akan sambung pada tanda kiamat yang keempat, tanda kiamat yang ke-39, tanda kiamat yang ke-39, iaitu tanda kecil kiamat yang ke-39. Ta'allumul ilmi li ghairillah, menuntut ilmu kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Ilah, begitu juga mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajipan yang wajib untuk ditunaikan kepadanya, begitu juga tentang Islam. Maka ini secara umumnya adalah ilmu agama. Jadi yang dimaksudkan di sini menuntut ilmu agama bukan kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama mesti dituntut kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak boleh dituntut kerana tujuan yang lain. Berbeza dengan ilmu dunia. Ilmu dunia, seseorang tu boleh mencari ilmu tersebut dengan tujuan yang lain. Boleh cari ilmu dunia untuk jadi orang kaya, ataupun untuk mendapat jawatan yang tinggi, ataupun untuk mendapat pangkat yang mulia, ataupun untuk apa? Untuk tujuan-tujuan dunia yang lain. Adapun ilmu agama mesti dipelajari ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dilakukan melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak boleh ada tujuan-tujuan yang lain. Ini perbezaan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ilmu dunia
Kalau kita nak jadikan ia ni sebagai ibadah, maka kita perlukan niat. Kita tukar. Saya belajar kejuruteraan untuk apa? Membantu umat Islam. Dia dah jadi pahala, menjadi ibadah baginya. Tetapi dia boleh belajar ilmu kejuruteraan untuk dia jadi kaya, dia jadi seorang yang mempunyai karier yang hebat, mempunyai syarikat perniagaan tersendiri, empire dan apa yang tidak masalah, boleh. Adapun ilmu agama sebaliknya. Ilmu agama semata-mata dituntut kerana Allah Subhanahu tak boleh seorang belajar agama untuk apa? Untuk dapatkan kekayaan, untuk dapatkan jawatan, untuk dapatkan semata-mata pekerjaan, untuk dapatkan kedudukan, untuk dapatkan pangkat. Tidak boleh. Ianya adalah ibadah khusus yang hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan berahmat Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama ada dua jenis. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Baik, ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang Islam apabila dia ingin melakukan ibadat tersebut. Ini perlu dipelajari oleh semua orang Islam. Jangan ingat kita belajar jurutera kita tak perlu belajar agama. Tidak. Apabila wajib kepada kita menunaikan salat, maka wajib kita menuntut ilmu berkenaan salat sampai umur balik, maka wajib untuk menunaikan salat. Maka ketika itu wajib untuk kita menuntut ilmu agama. Tapi ilmu fardu ain lah, full salat saja. Begitu juga apabila sampai bulan Ramadan, wajib bagi orang yang cukup syarat untuk mempelajari ilmu berkenaan dengan puasa bulan Ramadan, kerana puasa bulan Ramadan ini merupakan kewajipan ke atas seorang Islam yang akil, baligh, yang cukup syaratnya. Maka wajib untuk dia mempelajari ilmu berkenaan puasa. Baik, apabila dia berada di akhir bulan Ramadan, nak masuk bulan Syawal, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu zakat. Jangan ingat kita tak perlu belajar ilmu agama, wajib. Ini yang fardu ain ini wajib untuk kita belajar apakah hukumnya. Begitu juga dalam konteks yang lebih besar selain daripada ibadat, konteks muamalah. Apabila seseorang itu berniaga, maka hendaklah dia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perniagaan. Jadi wajib bagi dia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perniagaan. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang, yang mana perniagaan dilakukan bukan lagi secara fizikal tetapi secara bayar, secara online. Jangan ingat kita berniaga sekadar untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengetahui hukum halal haram dalam perniagaan tersebut. Sekarang macam-macam jenis perniagaan yang moden. Apa hukum dropship? Apa hukum menjadi ejen? Apa perbezaan antara ejen dan dropship? Yang mana satu yang halal, mana satu yang haram? Itu belum lagi kita bincangkan bagaimana hukum saham yang biasa dan saham yang berbentuk Bitcoin, saham-saham apa? Digital chain, apa semua macam-macam. Jadi jangan ingat kita berniaga saja tanpa kita tiada kewajipan untuk menuntut ilmu. Jadi sedangkan apabila kita nak buat satu perkara yang berkaitan ada hukumnya dengan kaitan agama, maka wajib ketika itu untuk kita menuntut agama. Ini ilmu fardu ain. Ini ilmu fardu ain. Siapa-siapa yang terlibat dalam satu perkara yang mempunyai hukum dengan syariat, maka wajib dia menuntut ilmu tersebut. Kalau dia nak berniaga, maka wajib untuk dia tahu tentang ilmu perniagaan. Mungkin masa itu dia tak perlu belajar pasal haji sebab dia belum cukup lagi kewajipan untuk haji. Jadi dia boleh skip. Haji tak perlu belajar sekarang. Tapi saya ni umur 20 tahun, saya nak buka perniagaan secara online. Maka wajib untuk dia mempelajari ilmu agama. Ini kita kena faham. Sebab ramai orang ingat kewajipan dia untuk mempelajari ilmu agama ni sekadar bahagian ibadat sahaja. Sekadar ucap syahadah, puasa, zakat, haji itu pun kalau masuk dalam waktu haji. Kemudian yang berkaitan itu saja. Sedangkan ada lagi perbincangan yang lebih luas dalam muamalat. Hari-hari kita berniaga. Hari-hari sebenarnya kita berniaga. Kita pergi kedai makan, saya beli. Boleh. Baik. Apa pendapat ulama? Boleh tak kita makan dulu sebelum bayar? Asal hukumnya sebenarnya ikut mazhab adalah bayar dulu sebelum makan. Sebab apa? Bila kita dah bayar, baru sah kita untuk menggunakan apa yang kita bayar. Baru kita makan. Tapi sekarang kita lihat sebaliknya. Sebaliknya ada kedai-kedai tertentu. Kita makan dulu baru bayar. Lepas kita dah makan, dia kira, kita kata, asal mahal sangat?
Kenapa mahal sangat? Ini sebab hukum-hukum yang tidak dijaga. Memang kita zaman sekarang ni kita tak terhad dalam muamalat dalam mazhab Syafi'i saja, tapi penting untuk kita tahu kenapa begini, kenapa begitu, apa hukumnya, supaya dalam perniagaan yang kita lakukan adalah perniagaan yang kita lakukan itu adalah perniagaan yang jelas. Kita sebagai pengguna, pembeli tidak ditindas, begitu juga orang yang menjual, mereka tidak menzalimi dan juga tidak mengambil keuntungan dengan jalan yang salah. Iaitu ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh semua orang yang terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Baik, yang kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini tidak semestinya dipelajari oleh semua orang Islam. Cukup sebahagian sahaja orang Islam yang mempelajari ilmu tersebut. Sebagai contoh, ilmu tentang qiraat, macam mana cara bacaan Al-Quran. Tak semestinya semua orang Islam tahu. Tidak. Yang wajib untuk kita semua tahu, baca surah Fatihah, baca tasyahud, baca bacaan-bacaan yang wajib untuk kita baca. Adapun ilmu qiraat, nak baca wadduha ke, nak baca wadduha ke, nak baca wadduha ke, itu bukan semua orang Islam yang wajib mempelajari ilmu tersebut. Cukup sebahagian daripada kaum muslimin menunaikan tanggungjawabnya, maka yang lain tidak berdosa. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga ilmu hadis. Bukan semua orang perlu belajar ilmu hadis. Sebahagian saja yang perlu belajar ilmu hadis, yang tahu nak membezakan antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', siapakah perawi ini, apakah illah dia, apa kecacatan dia, apa bagaimana nak takhrij hadis. Itu ilmu yang tidak wajib untuk diketahui oleh semua orang Islam. Cukup ada sebahagian daripada kaum muslimin yang menunaikan tanggungjawab untuk mempelajari ilmu ini, kemudian yang lain ikut saja kepada mereka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ilmu itu adalah ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah, maka wajib untuk dipelajari kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kerana menuntut ilmu agama ini adalah ibadah, maka apabila seseorang itu beribadah, dia hendaklah melakukannya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kelebihan menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu fi al-bahri la yusalluna ala muallimin nasin khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya serta ahli langit dan bumi, sehinggalah semut di dalam sarangnya, itu juga ikan di lautan, berselawat. Maksud berselawat sini berdoa ke atas orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ini kelebihan orang yang belajar, kemudian dia menyampaikan ilmu yang dipelajarinya kepada orang lain. Sebab itu menuntut ilmu ini adalah satu perkara yang sangat-sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan dia faham dalam agama. Ini kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Cuma mestilah dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Asy-Syafi'i ada satu perkataan yang sepatutnya kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Katanya, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi." Sesiapa yang inginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Ini ilmu apa? Ini ilmu dunia. Ilmu perubatan, ilmu engineering, kejuruteraan, ilmu perniagaan, ilmu pengurusan, ilmu pentadbiran. Siapa yang ada ilmu dalam bidang-bidang ini, dia akan memimpin. Dia akan dapat dunia. Apa yang diinginkan, jawatan, kekayaan, kedudukan, pangkat, isteri dan lain-lain daripada perkara-perkara dunia. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lagi, "Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil 'ilmi." Sesiapa yang inginkan akhirat, maka hendaklah dia
mencari ilmu. Dia mencari ilmu. Bagaimana? Kalau nak ilmu, nak akhirat, mesti belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu juga mesti belajar bagi yang mempunyai kemampuan untuk mempelajari ilmu fardu kifayah, maka dia pelajari ilmu fardu kifayah yang boleh dia jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama hendaklah dituntut kepada semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa al-jannati yawm al-qiyamah." Kata Nabi SAW, sesiapa yang menuntut ilmu agama. Sebab apa dikatakan mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya, sewajibnya dituntut untuk mendapatkan wajah Allah. Maksudnya dengan ikhlas. Ilmu agama yang dituntut sepatutnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusibu 'arbihi 'aradan min ad-dunya. Tapi dia belajar ilmu agama ni untuk tujuan dunia. Dia nak jadi orang kaya, dia nak dapatkan pekerjaan yang baik, dia nak dapat pangkat tingkat, dia nak dapat pujian daripada manusia supaya disebutkan sebagai orang alim, profesor dalam bidang agama, doktor dalam bidang tertentu dalam bidang agama. Maka lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan haruman ataupun wangian syurga pada hari kiamat. Ini asas dalam menuntut ilmu agama, mesti dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau dia dapat kedudukan, kekayaan, pekerjaan disebabkan dia menuntut ilmu agama tersebut dengan ikhlas, itu sampingan. Itu sampingan. Dia belajar semata-mata kerana Allah. Tapi Allah bagi dia dunia, Allah bagi dia jawatan, Allah bagi dia pangkat, Allah bagi dia kerjaya, Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia yang lain-lain. Maka itu sampingan yang Allah berikan kepada dia. Tapi itu bukan tujuan dia asas untuk ketika menuntut ilmu Subhanahu wa taala. Itu tak mengapa. Tetapi asasnya mula-mula belajar mestilah dituntut kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, "Man talaba al-'ilma liyujariya bihi al-'ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar." Sesiapa yang menuntut ilmu untuk menandingi ulama, dia belajar agama, tujuan dia bukan kerana Allah, tapi salah satu tujuan dia adalah untuk apa? Untuk berdebat dengan orang-orang alim. Dia tahu satu persoalan, kemudian dia pergi jumpa dengan ustaz ataupun mufti, dia berdebat, berbincang seolah-olah dia tahu tentang masalah tersebut, sedangkan sebenarnya dia dah sedia awal. Dia dah sediakan awal. Akhirnya seolah-olah dia nampak orang yang alim, sedangkan sebenarnya dia bukan orang yang alim. Au liyumariya bihi sufaha, atau mendebat orang-orang yang bodoh. Dia pergi pada orang-orang yang bukan bidang dia, dia cakap satu dia bincangkan isu yang tidak difahami oleh orang-orang yang lain. Maka orang-orang yang lain ingat dia orang yang alim, sedangkan bukanlah itu sifatnya. Dia hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang yang tidak tahu tersebut. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau memalingkan. Dia belajar ilmu agama untuk dipandang oleh manusia yang lain, supaya orang tengok dia, ini orang alim, ini tuan guru, ini tuan syekh, ini PhD dalam bidang sekian, dalam bidang agama, ini ada profesor dalam bidang agama. Maka kata Nabi SAW, adkhalahu Allahu an-nar. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi belajar agama tujuan asalnya adalah untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diniatkan dengan niat-niat yang lain. Baik, saya ulang sekali hadisnya. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk mendandingi para ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh,
atau memalingkan pandangan manusia kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam neraka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa tu'allima li ghairi din, dan dipelajari ilmu agama itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada tanda kiamat. Kalau dulu pada zaman sahabat Nabi SAW, mereka belajar ilmu agama ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semakin dekat dengan hari kiamat, maka ilmu agama ini dijadikan sebagai wasilah untuk mendapat dunia, bukan lagi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini. Baik, tanda kiamat yang ke-40, ta'atu zawjati wa 'uququl ummi. Mentaati isteri dan derhaka kepada ibu. Mentaati isteri dan menderhaka kepada ibu. Ini merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seorang lelaki dia taat kepada isterinya dan dia derhaka kepada ibunya. Ini satu perkara yang akan banyak terjadi pada akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati isteri bukanlah dicela secara mutlak. Mentaati isteri yang dicela adalah jika isteri menyuruh kepada maksiat tetapi dia tetap menurutnya. Itu yang dianggap sebagai maksiat. Kalau isteri suruh apa? Masuk dalam perniagaan yang diharamkan untuk dapat keuntungan, dia taat juga. Itu satu perkara yang dicela. Tapi kalau isteri suruh buat perkara yang baik, disuruh pergi sembahyang, dia suruh dia ajak puasa, sunat, dia suruh perkara-perkara yang baik, tak apa untuk ditaati. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jika isteri menyuruh sesuatu yang ianya menyebabkan suami ini derhaka kepada ibunya, itu juga adalah satu perkara yang tercela. Jadi seorang suami tidak sepatutnya mentaati isterinya dalam menderhakai ibunya. Sepatutnya dia suruh buat baik. Si isteri suruh suami untuk apa? Taat kepada ibunya, berbakti kepada ibunya. Tetapi si isteri ni dia suruh suami dia untuk tinggalkan ibu bapanya, untuk apa? Untuk derhaka kepada ibunya. Maka ini adalah salah satu perkara yang tidak dipuji, perkara yang dicela, yang merupakan salah satu tanda daripada akhir zaman. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, dalam hadis yang panjang, Nabi SAW sebutkan salah satu tanda hari kiamat, wa ata'a rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Seorang lelaki dia taat kepada isterinya dan dia derhaka kepada ibunya. Ini satu tanda yang akan zahir pada hari kiamat, dan ini yang terjadi pada masa kita sekarang. Ini antara tanda kiamat yang telah terjadi dan sedang terjadi dan bakal terjadi berterusan. Lihat, ibu bapa ditinggalkan, sedangkan suami dia bawa isteri dan anak-anaknya pergi ke tempat-tempat yang yang mereka sukai. Dalam masa yang sama mereka tinggalkan ibu bapa mereka tanpa ada sebab-sebab yang syar'i. Mereka biarkan ibu bapa mereka, tapi mereka bergembira dengan isteri dan anak-anak mereka. Ini salah satu tanda kiamat yang disebutkan di sini. Baik, yang ke-41, idna asdiqa wa iqsa'ul aba. Baik, seorang lelaki dia mendekatkan diri kepada kawan-kawannya dan menjauhkan diri daripada bapanya. Seorang dia mendekatkan diri
kepada kawan-kawannya, tetapi dia menjauhkan diri daripada bapa. Ini pun antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Kalau dengan kawan-kawan dia ada masa untuk berhibur, untuk jumpa, untuk makan sama-sama, untuk berbual-bual, tapi dengan ibu bapa, Allah, susah sangat dia nak bagikan sedikit masa ni. Bukan banyak masa, sedikit masa pun dia tak boleh sediakan untuk ibu bapanya. Apatah lagi bila dia sibuk. Kalau dulu mungkin sukar untuk berhubung dengan bapa, ibu bapa, sebabkan kesukaran ada alat komunikasi. Tapi pada zaman sekarang alat komunikasi sudah makin canggih. Sepatutnya ada banyak masa yang boleh digunakan untuk ibu bapa. Boleh telefon, boleh WhatsApp, boleh voice call kan. Tapi mereka lebihkan masa mereka dengan kawan-kawan mereka, tidak kepada ibu bapa mereka. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW merupakan tanda akhir zaman. Ini tanda akhir zaman yang ke-41. Baik, yang ke-42. Yang ke-42 tandanya raf'ul aswati fil masajid. Mengangkat suara di masjid. Mengangkat suara di masjid. Ini disebutkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang sama. Di masjid asal keadaannya adalah keadaan yang tenang. Masjid asal keadaannya adalah keadaan yang tenang, bukan tempat untuk berdebat, untuk bergaduh, mengangkat suara. Ini asal pada masjid. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa masjid ini adalah tempat untuk disebutkan nama Allah, diagungkan Allah dan disebut-sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asalnya masjid. Itu asalnya masjid yang Nabi SAW sebutkan bahawa masjid ini bukan tempat untuk kita mengangkat suara. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahawa innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Quran. Hanya saja masjid ini dibina untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, was salati dan salat, wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, Allah mengizinkan untuk diangkat, diagungkan Allah. Wa yuzkaru fiha ismuhu, dan disebutkan namanya di dalam masjid. Diingat Allah, disebutkan namanya di dalam masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih pada waktu pagi dan waktu petang di dalam masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Lelaki-lelaki yang tidak melalaikan akan mereka oleh perniagaan mereka, wala bay'un, dan juga perniagaan daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendirikan salat, menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut pada hari yang berbolak-balik hati dan juga pandangan mereka. Jadi masjid ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fungsinya untuk apa? Untuk mengagungkan Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi dan petang, yang mana ianya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa perkara yang dilarang untuk dilakukan di masjid. Ada beberapa perkara yang dilarang untuk dilakukan di masjid. Yang pertama, mengiklankan ataupun mencari barang yang hilang. Mengiklankan ataupun mencari barang yang hilang. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Kata baginda SAW,
Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaih fa innal masajid lam tubna li hadha. Sesiapa yang mendengar seorang lelaki mengumumkan ataupun dia mengangkat suaranya. Insya itu mengangkat suaranya untuk mencari benda yang hilang di dalam masjid. Hendaklah orang yang mendengar dia berkata, la raddahallahu alaih, janganlah Allah balikkan pada dia benda yang dia hilang. Kalau satu orang dia datang masjid, dia kata, siapa nampak kunci motor saya, dia angkat suara dalam masjid, maka kita kata la raddahallahu alaih, semoga Allah tak pulangkan barang yang hilang itu. Ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana kalau setiap kali orang datang ke masjid untuk cari barang yang hilang, maka hilanglah fungsi masjid tersebut. Asyik-asyik orang datang ke masjid untuk apa? Untuk mengumumkan ataupun mencari barang yang hilang, sedangkan itu bukan tujuan masjid dibina. Ini kalau dia angkat suara dia. Tapi kalau dia tanya orang sebelah, cik, ada nampak tak kunci dari saya semalam sini? Kunci saya itu tertinggal, ada nampak? Kalau dia sesama dia saja, tidak mengapa. Tapi kalau dia angkat suara dia angkat suaranya dalam masjid, maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Malah Nabi SAW suruh supaya didoakan orang tersebut tidak bertemu dengan barangnya yang hilang. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berpendapat bahawa kalau ada barang yang hilang, pihak masjid juga tidak mengumumkannya di dalam masjid. Ini pendapat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, "Idza wajadta luqatatan fa'arifha 'ala babil masjid 3 ayyam." Jika engkau mendapati barang yang hilang, maka hendaklah engkau iklankan. Di mana? Di pintu masjid. Boleh rupanya dekat dengan masjid, tetapi jangan di dalam masjid. Jadi kalau ada pengumuman tentang kehilangan barang, jangan buat di dalam ruang utama masjid. Letak buat di luar. Lebih-lebih zaman sekarang ni boleh kita kontrolkan suara dalam, suara luar. Buat suara untuk luar saja. Jangan buat untuk siaran dalaman. Ini yang disuruh oleh Umar bin Khattab. Yang lagi baik, iklankan saja di papan kenyataan. Siapa kehilangan kunci, sila cari di pejabat masjid. Itu yang lebih elok. Ini yang disuruh oleh Umar radhiyallahu anhu. Baik, yang katanya, "Idza wajadta luqatatan fa'arifha 'ala babil masjid 3 ayyam." Jika engkau menjumpai barang yang hilang, maka iklankanlah di pintu masjid selama 3 hari. Fa in jaa man ya'tarifuha wa illa fa sya'nuka biha. Kalau datang orang yang memilikinya, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka engkau ambillah barang tersebut. Ini yang disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, perkara kedua yang dilarang di masjid adalah jual beli di dalam masjid. Jual beli di dalam masjid ini juga perkara yang dilarang untuk dilakukan di dalam masjid. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan." Jika engkau melihat orang yang berjual beli di dalam masjid, maka hendaklah engkau katakan, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan kamu. Tengok, ini cara Nabi SAW melarang. Nabi tak kata jangan berniaga dalam masjid. Tapi Nabi SAW kata, kalau kamu nampak ada orang yang berniaga dalam masjid, dia jual, seorang lagi beli, maka kamu katakan kepada mereka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perniagaan kamu. Mungkin dapat untung, tetapi tidak ada keberkatan pada untung tersebut. Kalau ikut mazhab Syafi'i, perniagaan ini sah, tapi dari segi keberkatannya tidak ada, kerana Nabi SAW larang dan Nabi SAW suruh orang yang berniaga di dalam masjid didoakan supaya tidak diberikan keuntungan. Baik. Kemudian antara perkara yang dilarang di dalam masjid adalah bersyair. Bersyair iaitu syair yang
syair yang mempunyai isi kandungan yang tidak baik. Orang Arab mereka suka bersyair. Kadang-kadang ada pertandingan syair, satu sebutkan syair dibalas dengan syair yang lain. Maka ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ulama sebutkan bahawa itu jika isi kandungan kepada syair tersebut adalah perkara-perkara yang tidak baik, terutamanya yang syair-syair yang memuja-muja wanita, memuja-muja arak, memuja-muja perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itu diharamkan. Akan tetapi kalau syair-syair tersebut adalah syair pujian terhadap Islam, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga pujian kepada Rasulullah SAW, maka itu dibenarkan, maka itu dibolehkan dan dibenarkan. Ini yang disebutkan oleh jumhur ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah taala disebutkan la ba'sa bi insya'ati syi'ri fil masjid idza kana madhan lin-nubuwah aw al-islam aw kana hikmatan aw fi makarim al-akhlaqi aw az-zuhdi wa nahwi dhalika min anwa' al-khair. Tidak mengapa mengucapkan, melantunkan syair di dalam masjid jika syair tersebut mengandungi pujian terhadap kenabian dan juga pujian terhadap Islam, atau syair tersebut mempunyai hikmah, atau mempunyai galakan untuk berakhlak yang baik, atau syair yang mempunyai seruan untuk zuhud terhadap dunia, dan juga syair-syair yang mengandungi maksud yang baik. Fa'amma ma fihi syai'un madhmum, adapun syair-syair yang mempunyai celaan, seperti syair yang digunakan untuk mencela orang Islam, ataupun memuji arak, ataupun memuja perempuan, ataupun lelaki-lelaki amrad, jambu, ataupun memuji orang yang zalim, ataupun berbangga-bangga, maka ini dilarang. Jadi rupanya boleh ucapkan syair di masjid, tapi pastikan syair itu mengandungi isi yang baik. Jadi kalau tempat kita ni orang tak biasa baca syair, tapi baca pantun, boleh tak baca pantun dalam masjid? Satu orang dia berpantun dalam masjid. Baik, bagaimana? Kita tengok isi kandungannya. Kalau isi kandungan yang baik, maka itu dibenarkan. Tapi jika isi kandungannya ghazal, sebutkan tentang perempuan, ataupun kalau orang Arab dia suka sebutkan tentang arak pada zaman jahiliah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Baik, yang keempat, antara perkara yang dilarang untuk dilakukan di masjid adalah bercakap dalam perkara-perkara dunia. Bercakap dalam perkara-perkara dunia, ini yang dilarang. Lebih-lebih lagi jika perkara tersebut mengganggu dan mengacau kaum muslimin yang berada di dalam masjid. Orang baca Al-Quran, orang sembahyang, orang berzikir, orang menuntut ilmu, tetapi dia bercakap-cakap dalam perkara dunia hingga mengganggu orang yang lain. Baik, hadisnya darinya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Yazid. Katanya, kuntu qa'iman fil masjid. Aku berdiri di masjid Nabi SAW. Fahasabani rajulun. Tiba-tiba ada satu orang baling batu kecil pada dia. Fanazartu fa idza Umar bin Khattab. Maka aku pun terbaling. Siapa pula yang baling batu kecil ni? Dia pun berbaling. Dia tengok rupa-rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah pada masa tersebut. Faqala idhhab fa'tini bihadaini faji'tu bihima. Maka kata Umar bin Khattab yang merupakan khalifah pada masa tersebut, dia kata kepada Sa'id bin Yazid ni, datangkan dua orang yang berada di sana tu. Datangkan dengan dua orang yang berada di sana itu. Baik, maka Sa'id bin Yazid pergi kepada dua orang tersebut dan bawa kedua-dua orang tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, "Man antuma?" atau "Min aina antuma?" Siapa kamu berdua ni? Atau dia tanya, daripada mana kamu berdua ni? Qala min ahli Taif. Kedua-duanya berkata, kami daripada penduduk Taif. Rupanya mereka ni bukan asal Madinah, bukan berasal daripada Madinah, tapi berasal daripada Taif. Qala law kuntuma min ahli baladi la awja'tukuma.
darban. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu berdua ni daripada penduduk negeri ni, kalau kamu berdua ni merupakan penduduk Madinah, maka aku akan pukul kamu. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu berdua, kesalahan kamu apa? Kamu angkat suara-suara kamu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua rupanya bercakap-cakap dengan kuat dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mengganggu orang lain. Umar kata, kalaulah bukan kau ni daripada negeri Taif, bukan penduduk asal Madinah ni, maka aku akan pukul kamu. Ini yang disebut oleh Umar radhiyallahu anhu, menunjukkan bahawa tidak boleh bercakap-cakap dalam masjid dengan perkara-perkara dunia dengan mengangkat suara. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, cuma ulama sebutkan sesekali boleh. Bukan selalulah, tapi sesekali boleh. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha aw al-ghadata hatta tatlu'a asy-syams. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri daripada tempat sembahyangnya yang dia tunaikan pada tempat tersebut salat subuh. Nabi SAW kalau salat subuh, Nabi akan duduk di tempatnya sehinggalah terbit matahari. Apabila terbit matahari, Nabi akan berdiri. Nabi akan berdiri. Wa kanu ay sahabah yatahaddatsuna fayakhuduna fi amri jahiliyyati fayadhakuna wa yatabassamun. Baik, apabila terbit matahari, Nabi SAW akan berdiri. Nabi tak duduk di tempatnya. Nabi pergi pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik, masih lagi dalam masjid. Nabi SAW dengar apa yang mereka bualkan. Sahabat-sahabat mereka berbual tentang perkara-perkara yang terjadi pada masa jahiliah sebelum mereka masuk Islam. Sahabat-sahabat ketawa, Nabi SAW tersenyum. Jadi mereka ada juga sebutkan perkara-perkara dunia dalam masjid, cuma bukan menjadi kebiasaan mereka. Sesekali dibenarkan. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebutkan, yajuzu at-tahaddatsu bil hadits al-mubah fi al-masjid wa bi umur ad-dunya wa ghayriha min al-mubahat. Dibolehkan untuk bercakap dalam perkara dunia yang harus di dalam masjid, wa in hasala fihi dhahikun wa nahwu ma dama mubahan. Walaupun ada terjadinya ketawa dan juga yang seumpama itu, selagi mana perbualan itu adalah perbualan yang harus. Jadi asalnya tak boleh bercakap di dalam masjid dalam perkara-perkara dunia, tetapi sesekali ini dibenarkan. Baik, yang terakhir disebutkan secara umum, mengangkat suara di dalam masjid tidak dibenarkan. Mengangkat suara secara masjid tidak dibenarkan. Itu dilarang, melainkan untuk perkara-perkara yang tertentu seperti azan, seperti salat, seperti khutbah, seperti majlis ilmu, maka itu dibenarkan. Adapun dalam perkara-perkara lain, ianya tidak dibenarkan. Ini yang disebutkan secara ringkas tentang perkara-perkara yang dilarang di dalam masjid. Baik, jadi kesimpulannya, dilarang untuk mengangkat suara di dalam masjid melainkan perkara-perkara yang dibenarkan. Kemudian disebutkan dalam hadis bahawa pada akhir zaman mengangkat suara dalam masjid ini merupakan perkara yang akan berleluasa. Itu merupakan salah satu daripada tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang kita bacakan ini. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.